secara tak langsung ucapan Datuk Seri Ayub Khan ni nak menunjukkan apa? Ni yang berpegang tu kena hati-hati. Ini tak betul. Saya nak sentuh sikit satu isu yang beberapa hari inilah, kalau tuan-tuan perasan saya tulis juga semalam. Ini isu berkaitan dengan kenyataan yang dibuat oleh Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayub Khan. Saya nak sebut juga isu ni sebab ia penting dan berulang-ulang beberapa kali, jadi saya rasa saya perlu ambil tanggungjawab ni untuk sentuhlah isu ni. Sebelum tu, dua perkara penting untuk kita tahu. Yang pertama, kita ni bukanlah suka nak cari kesalahan orang. Itu bukan kepentingan kita nak mencari-cari kesalahan yang tersembunyi, cuba untuk korek kesalahan yang tak ada pun, untuk hubungkan titik-titik yang tak wujud. Kita tak buat kerja begitu. Kalau orang bersikap jujur dan orang tidak bersikap prejudis ataupun tidak bersikap bias, kita pun tak ada masalah. Dan kalau orang berhenti memusuhi aliran lain, orang berhenti memberi kenyataan yang membawa perpecahan, pergaduhan, silap faham, kita pun tak ada lah kepentingan nak mencari-cari selalu. Saya ingat mungkin dah banyak tahun tu kot, 3-4 tahun saya tak pernah sebut tentang beliau. Tak pernah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak komen ni juga, bukan bererti kita marah dengan polis ke apa, tidak, bukan itu isunya. Saya nak kena jelaskan juga ni. Ketua Polis Negara adalah satu orang yang sangat humble yang saya kenal, sangat humble, sangat beza lah kalau tuan-tuan tengok ucapan dia di publik dan juga di belakang. Dia sangat humble, banyak mendengar, satu orang yang, dan dalam polis tu ramai pemimpin peringkat tertinggi yang memberi ucapan yang baik, yang menambahkan keyakinan rakyat, terutamanya mutakhir ni kan. Sebelum ni kalau kita dengar macam-macam tentang polis, tapi generasi kepimpinan polis sekarang ni, Masya Allah, nampak perubahan yang sangat mendadak. Ucapan-ucapan yang mereka keluarkan, gambaran kehidupan mereka yang mereka tunjukkan pada publik, apa yang mereka share, menambahkan keyakinan orang ramai. Ramai di kalangan mereka orang-orang yang hebat-hebat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu mereka untuk menjunjung tinggi amanah tu. Tetapi saya nak komen juga tentang Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Ayub Khan, Datuk Seri Ayub Khan. Isunya ini bukan baru tau. Sejak beberapa tahun kebelakangan ni, daripada, saya pun tak tahu daripada bila, tapi ditimbulkan sekali lagi. Baru-baru ni beliau buat satu ucapan yang beliau buat dalam perhimpunan apa saya pun tak tahu. Seperti biasa, beliau selalu menyebutkan tentang aliran keganasan ataupun fikrah keganasan, ideologi keganasan yang bermula daripada pandangan Salafi Jihadi. Itu betul. Ada satu kelompok kelompok Salafi, iaitu Salafi Jihadi, yang mereka mengikut akidah Salafi, tapi pembawakan mereka adalah pembawakan ke arah keganasan daripada Al-Qaeda dan juga kumpulan-kumpulan yang affiliate dengan Al-Qaeda ni. Ia berlaku. Cuma apa isunya adalah, isu ini sering kali daripada dulu lagi digunakan oleh Datuk Ayub Khan untuk menimbulkan persepsi ataupun perspektif negatif kepada Salafi. Ini saya kena kongsi. Beliau sebut baru-baru ni tentang pengganas, keganasan dan sebagainya. Apabila beliau memberikan tafsiran itu membawa orang ke arah memahami yang idea ini berkembang disebabkan manhaj salaf membuka ruang supaya idea ini berkembang. Pembentangan itu memberi gambaran kepada orang yang dengar, terutamanya kalau dibuat dalam majlis orang yang membenci manhaj salaf, memberi gambaran bahawa daripada Salafi keluarnya ideologi bersifat pengganas begini. Antara yang beliau sebut kan, satu beliau sebut, kita boleh terima empat mazhab, tapi ideologi ni kita tak boleh terima. Sedangkan realitinya, para ulama ataupun a'immatus salaf, mereka berpegang dengan salah satu mazhab yang empat, ataupun pandangan-pandangan yang mereka pilih, kebanyakannya tidak keluar daripada mazhab yang empat. Kalau nak cerita tentang Saudi specifically, mazhabnya adalah Hanbali. Dalam kenyataan yang baru dikeluarkan, beliau masa tu dah pakai 4 bintang dah, Timbalan Ketua Polis Negara dah. Saya quote perkataan beliau, kita di Malaysia Ahli Sunnah wal Jamaah, Syafi'i. Tapi kita raikan mazhab-mazhab lain, Maliki dan sebagainya. Dalam akidah, kita mengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah,
Sufi pula mengikut Junaid Al-Baghdadi, tasawuf mengikut Al-Imam Al-Ghazali. Kata Datuk Seri Ayub Khan. Dan kata beliau, ini sama dengan 95% orang Muslim yang ada sekarang. Tak betul lah, tak betul. 95% orang Muslim yang ada di dunia ni tak kenal pun ideologi Syekhul Islam Junaid Al-Baghdadi. Tak pernah tahu. Bahkan tuan-tuan kalau pergi tanya budak-budak universiti yang belajar pengajian Islam sekalipun, apa manhaj Junaid Baghdadi dalam sufi, majoriti mereka tak tahu. Kalau tanya Datuk Seri Ayub Khan pun belum tentu dia tahu. Dia main sebut dia. Katanya, ini mewakili 95% umat Islam yang ada di dunia. Tasawuf Al-Ghazali, Sufi Junaid Baghdadi, Aqidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, serta Madhab Fiqh Syafi'i, dan menerima keempat-empat mazhab. Lepas tu beliau kata, aliran yang bertentangan dengan ni, ini menyebabkan menjadi asas kepada pengganas. Lebih kurang begitulah. Selain daripada yang dia sebut ni, iaitu Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufi Junaid Baghdadi, Tasawuf Al-Imam Al-Ghazali, selain daripada kumpulan yang dia sebut ini, boleh membuka ruang kepada pengganas. Menyebabkan kumpulan pengganas ada. Berdasarkan apa yang dia kesan. Apa intipati ucapan dia? Intipati dia nak menunjukkan bahawa yang empat ni okey, Ahli Sunnah wal Jamaah. Keluar daripada ini, kena berhati-hati dan kena berjaga-jaga. Sebab di sini membuka ruang kepada aliran pengganas akan tersebar luas. Aliran pengganas akan bertapak. Kalau saya cakap macam ni, ataupun Engku Fadil cakap macam ni, ataupun Ustaz Dr. Aiman cakap begini, okey, kita agamawan. Ataupun pengajian kita pengajian agamawan. Kita akan ada bias terhadap aliran yang kita setuju, dan kita mungkin akan bersikap keras terhadap aliran yang kita tak setuju. Tapi kalau timbalan Ketua Polis Negara memegang tampuk kepimpinan tertinggi Polis Negara buat kenyataan macam ni, apa maksudnya? Satu, dia sideline Salafi daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Dua, dia nak menunjukkan kalau bukan ini yang diikut, ini akan menyebabkan berlakunya ideologi pengganas. Sedangkan di Malaysia, bidang kuasa agama milik negeri, di bawah raja-raja, di bawah sultan setiap negeri. Dan salah satu negeri di Malaysia, negeri Perlis, tidak mengambil akidah Asy'ariyah ataupun Maturidiyah sebagai madhab dalam akidah. Menerima pakai Salafi. Secara tak langsung, ucapan Datuk Seri Ayub Khan ni nak menunjukkan apa? Ni yang berpegang tu, kena hati-hati. Ini tak betul. Sebab tu saya sebut tadi, kalau agamawan sebut macam ni tak apa, kita boleh berbeza pandangan. Tapi kalau pemimpin polis sebut begini, hang bagi gambaran yang hang bias dan prejudis terhadap satu mazhab rasmi di salah satu negeri di Malaysia. Dan ini bukan kali pertama. Ini bukan kali pertama beliau buat kenyataan yang jenis begini. Boleh cek balik ucapan dia. Ramai orang yang share juga. Itu antara yang disebut. Selain daripada ni, kena hati-hati, dia membuka pintu kepada keganasan. Baik, itu isu pertama.